Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzabanah. Al-muzabanah ay yuba'a, iaitu dijual buah yang berada di atas kepala pokok, di atas pokok itulah, dengan tamar yang sudah dipetik, bikailin musamman, dengan sukatan yang tertentu. Kalau lebih maka boleh kepada saya, kalau kurang maka saya yang menanggung atas tanggungan saya. Diriwayat dari Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada muzabanah, iaitu seseorang menjual buah kebunnya. Kalau kebun tu kebun kurma, tamar, jual dengan tamar secara bersukat. Yang tamar di bawah ni secara bersukat. Wa in kana karman, kalau buah yang nak ditukar itu buah anggur, iaitu dijualnya dengan zabib secara bersukat. Yang zabib sudah kering itu sukat. Kalau ia merupakan tanaman seperti padi, gandum dan sebagainya, iaitu menjualnya dengan sukatan makanan. Nabi SAW melarang daripada semua itu. Dalam riwayat Qutaibah, iaitu kalau zara'an, yakni hasil tani, zara'an. Begitulah. Habis. Jadi bab mula-mula pada ni, iaitu larangan jual buah sebelum nyata baiknya, tanpa syarat potong. Itu tajuknya. Hal lain-lain tu padah mana dari segi zahir makna dia tu pun. Cuma apa makna ni, dia kata jual buah sebelum nyata baik tu tanpa syarat potong. Hadis kita boleh tengok di bawah. Waktu hadis ada orang tanya, apa makna ditimbang tu buah tu? Mana buah atas pokok tu nak timbang lah ke mana? Maka ada seorang yang duduk dekat Ibnu Abbas, dia kata hatta yuhzara, sehingga dianggarkan buah yang di atas pokok itu. Dianggarkan buah di atas pokok. Jadi hak kita naknya di bawah itulah ada syarah Imam Nawawi tu. Tengok situ dulu. Kita baca situ dulu. Amma ahkamul bab, kata Imam Nawawi. Adapun hukum-hukum hadis dalam bab ini, begini ni. Kalau seseorang itu menjual buah sebelum nyata baiknya dengan syarat potong, dengan syarat dipetik lah. Potong tu maksudnya potong buah tu, petik buah tu, sah dengan ijma' ulama. Sepakat ulama mengatakan sah jual beli yang seperti itu. Yang ni sebelum nyata baik dengan syarat potong ataupun petik, sah dengan ijma'. Itu kalau sebelum nyata baik. Kalau selepas nyata baik, lebih-lebih lagi lah. Sebelum nyata baik itu pun sah. Qala ashabuna, ulama-ulama dalam mazhab kita, kata Imam Nawawi, mengatakan kalau dia mensyaratkan potong ataupun petik, kemudian dia tidak potong, maka jual beli itu sah juga. Jual beli itu sah juga. Cuma penjual mestilah menekan ataupun memaksa, suruh pembeli itu petiklah, petik buah tu daripada pokok tu. Maknanya kalau sudah syarat, maknanya lepas beli ni nak petik lah ataupun nak potong, nak ambil buah tu. Kalau dia tak ambil juga, penjual boleh memaksa ataupun menekan pembeli itu supaya ambil. Tetapi kalau mereka saling bersetuju untuk membiarkan buah itu pada pokok tadi, jaza, harus juga, boleh juga. Walaupun sudah syarat dipetik selepas jual tu, dia tak petik, tapi tuan pokok itu dan pembeli sama-sama bersetuju, tak apalah, biar dia duduk situ lah. Biar duduk situ, boleh juga. Wa in ba'aha bi syartit tabqiyah, kalau seseorang itu menjual buah tadi dengan syarat tabqiyah, yang ini dengan syarat nak beli tapi biar duduk situ, syarat.
fal bai'u batilun bil ijma', maka jual beli itu batil, tak sah dengan ijma' ulama. Sebab apa? Sebab boleh jadi buah itu akan rosak sebelum dipetik, diambil itu. Fayakunul bai' qad akala mala akhihi bil batil. Ini bermakna penjual telah memakan harta saudara dia, yakni dengan cara yang batil. Sebagaimana yang tersebut di dalam hadis-hadis. Adapun kalau dia mensyaratkan petik, faqad intafa hadha ad-darar. Sudah tidak ada darar ini, dah dia syarat dah. Petik tu. Sudah tidak ada darar ini ataupun bahaya ni, tak ada dah. Kalau seseorang itu jual secara mutlak tanpa syarat apa-apa, tanpa syarat mengekalkan buah itu pada pokok ataupun syarat mengambil buah itu tanpa syarat, maka mengikut mazhab kita dan mazhab jumhur ulama bahawa jualan itu tidak sah. Li itlaqi hadhihi al-ahadith, pasal hadis-hadis ini mengikut umum hadis-hadis ini. Wa innama sahhahnahu, kita hanya mengatakan sah apabila dengan syarat qat', yakni dengan syarat dipetik ataupun diambil buah itu lil ijma', kerana ijma' ulama. Jadi kita khususkan hadis-hadis tadi dengan ijma' pada apa yang disyaratkan, yakni pada jual beli yang disyaratkan petik, dan kerana adat pada buah-buah ni al-ibqa. Al-ibqa iaitu biarkan pada pokok tadi, fasara kal masyrut, walaupun tidak disyaratkan maka dia jadi seperti masyrut, seperti yang telah disyaratkan juga. Iaitu yang disebutkan dalam qawaid fiqh, iaitu al-ma'hud kal masyrut, sesuatu yang sudah maklum itu supaya syarat dah lah. Adapun kalau dijual buah tu selepas nyata baiknya, fayajuzu bai'uha mutlaqan, selepas nyata baiknya, maka harus jual beli itu secara mutlak, sama ada dengan duduk situ kah ataupun tidak duduk situ kah, ambil kah, boleh berlaku. Tak ada sebut syarat ke apa-apa, boleh berlaku. Syarat petik kah tidak petik kah, boleh. Dan dengan syarat petik, wa bi syarat tabqiyah li mafhumi hadhihi al-ahadith, lianna ma ba'da al-ghaya yukhalifu ma qablaha. Tak boleh. Itu dia. Bi khilaf ma qabla as-salah, berbeza dengan kalau sebelum baik, sebelum nyata baik buah tu. Thumma idza bi'at, kemudian apabila dijual dengan syarat tabqiyah ataupun jual secara mutlak yang tidak disebutkan. Tabqiyah itu maknanya terus membiarkan buah itu di pokok ataupun diambil. Kalau dijual dengan syarat tabqiyah, yakni syaratnya kekal situ, duduk situ, ataupun secara mutlak yang tidak disebut, dibiarkan pada pokok itu ataupun diambil, maka penjual mestilah kena sirai pokok tadi, kalau perlu kepada sirai ataupun bagi air lah kita kata, hingga kepada masa dipetik pun. Kerana itu termasuk dalam adat dalam jual beli buah ni. Inilah mazhab kita dan inilah mazhab Malik. Tapi Abu Hanifah kata wajib syarat qat', yani wajib syarat dipetik buah itu. Kita baca sikit lagi. Hak berkenaan dengan jual hasil tani pada tangkai dia tu, di bawah tu, kata Imam Nawawi, dia kata kepada dia, dalam hadis ini ada dalil bagi mazhab Malik dan Kufiyin dan kebanyakan ulama bahawa harus menjual mana hasil tani yang masih pada tangkai dia tu, tetapi al-mustad yang sudah kerah lah, yang sudah berisi. Adapun mazhab kita, mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan Kufiyin, Imam Abu Hanifah apa boleh. Adapun mazhab kita ada perincian lagi. Mazhab Syafi'inya ada perincian, iaitu kalau tangkai tadi, maknanya tangkai pokok ni syair, bali ataupun jagung ataupun lain-lain tanaman serupa dengan tu, yang mana boleh dilihat, boleh kita buka apa dia, kulit dia tu boleh tengok isi dia tu. Kalau lagu tu mimma tura habbatuhu, boleh dijual. Mana kalau sudah berisi, dah buka tengok tak ada isi dah, boleh dijual. Adapun kalau gandum, macam gandum tak boleh dibuka tu kulit dia tu,
Dan seumpamanya yang mana tertutup dia tu dengan kulit dia tu, baru kita nampak isi dia, atau apabila kita mesin ataupun apabila kita jirik, kata dia. Ini ada dua pendapat bagi Imam Syafi'i. Qaul jadidnya tidak sah, dan inilah yang asah daripada dua qaulnya itu. Dan qaul qadim mengatakan sah. Jual hak seumpama itu, mana ditangkai dia tu. Adapun sebelum istidad, yang ni sebelum berisi hasil tani sana ni, tidak boleh, tidak sah jual hasil tani ni, melainkan dengan syarat qat', dengan syarat dituai lah, diambil, seperti yang kita telah sebutkan tadi. Begitu juga, ini dia perincian masalah lah. Kalau seseorang tu jual hasil tanaman sebelum masak sekali dengan tanah tanpa syarat, harus boleh. Dia mengikut tanah, dia kira asal jualnya tanah, jadi hak tu termasuk, boleh juga walaupun tak ada lagi isi dia. Bukan kata tak boleh. Begitu juga buah sebelum nyata baiknya, kalau dijual bersama dengan pokok tu, harus juga tanpa syarat. Tanpa syarat. Hak tadi syarat kekal apa tak ada, mungkin kita beli pokok kan semua sekali. Jadi sebab apa? Sebab dia mengikut pokok tu. Mengikut pokok, bukan hak utamanya beli buah dia. Begitu juga hukum sayur-sayuran pada tanah, begitu juga. Yang ni mengikut hak lebih besar lah, mengikut hak lebih besar. Itu hak Imam Nawawi sebut. Habislah situ. Jadi kita nak tahu dulu dari segi buduwus salah, apa makna buduwus salah. Kalau kita tengok dalam hadis ni ada beberapa makna. Setengah ulama ambil makna ni, setengah ulama ambil makna ni, tapi kesimpulan dianya hasil daripada kesemua tu lebih kurang sama. Setengah kata buduwus salah, nyata baik buah ni, iaitu apabila dia sudah ada, kalau jenis warna tu dia sudah bertukar warna dia, alah kemasuk. Mana kalau jenis buah tu merah, sudah nampak hawa-hawa merah. Kalau buah tu dia apabila masak jadi hitam, sudah nampak dah hitam sikit-sikit. Kalau buah tu apabila masak jadi putih, sudah nampak dah putih dia tu sikit-sikit. Itu makna nyata baiknya. Satu pendapat. Pendapat yang kedua mengatakan nyata baik tu maknanya kalau sekiranya kita ambil pada masa tu, sudah terasa dah manis dia tu. Kalau buah tu akan jadi manis. Manis sikit-sikit, hawa-hawa manis tu sudah nampak dah. Ada juga yang mengatakan kalau buah tu apabila dia masak manis, sebelum masak tu pahit. Kalau pahit tu tidak lagi, dia kena ada masa-masa sikit. Itu nyata baiknya. Ada pula yang mengatakan nyata baiknya itu apabila buah itu berada dalam satu keadaan di mana pada ketika tu jangan dah dia nak kena penyakit. Sebelum pada tu banyak ataupun sering kali buah-buah ni terdedah kepada penyakit. Tapi apabila sampai ke peringkat tu, tak kira lah berdasarkan bulan-bulan tertentu kah. Kalau buah tu mengikut musim, bulan, kalau sampai bulan ni kira-kiranya tak apa dah, selamat dah buah. Tapi kalau sebelum bulan tu, mengikut setempat lah, sebelum bulan tu tak boleh. Pasal apa tak selamat lagi buah tu? Jadi selamat ni selamat daripada segala macam penyakit lah yang mungkin menimpa buah tu, yang mungkin menimpa buah tu. Hak tu tak boleh. Tapi kalau sudah selamat tak apa. Itu makna buduwus salah, nyata baiknya. Itu perkara yang pertama yang kita kena tahu. Yang kedua, nyata baik ni, kalau kita perhati sama sekarang ni kan, orang jual beli buah ni, kadang-kadang dia beli tu tak ada pun lagi buah. Kadang-kadang ada dah baru tubik bunga dia, ataupun tubik putih baru, baru berputih, kita kata dia sudah jual dah. Macam mana? Jadi apakah yang dimaksudkan dengan buduwus salah tu? Buduwus salah tu, apakah yang dimaksudkan dengan buduwus salah tu? Buah yang akan dijual tu sendiri, ataupun jenis buah tu? Jenis buah tu di sesuatu tempat. Mana kalau jenis buah tu tidak semesti buah nak jual tadi, kebun orang lain lah, kebun orang lain.